Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiana Afika binti Abu Nerang. Nombor kad matrik saya adalah 2022908469. Saya akan membentangkan tentang apa itu falsafah dalam menilai kebenaran. Apa itu falsafah dalam menilai kebenaran? Falsafah merupakan satu prinsip hidup yang menjadi garis panduan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai suatu kehidupan yang baik dan bertamadun. Ianya sering dikaitkan dengan ilmu peradaban dan bentuk pemikiran yang memberi impak yang berkesan terhadap kehidupan lain. Dari segi bahasa pula, falsafah berasal dari perkataan Greek iaitu philosophia yang bermaksud kecintaan terhadap kearifan. Salah satu falsafah yang terdapat dalam sejarah dikenali sebagai falsafah teoretikal atau dalam bahasa Arab lebih dikenali sebagai Nazariyah. Falsafah ini bertujuan untuk mencari hak kebenaran dan menjadi kegunaan untuk mengetahui satu dasar serta menunaikan sesuatu keinginan. Antara jenis-jenis ilmu yang merangkumi sebuah falsafah teori ini adalah tentang kewujudan manusia, kewujudan alam, serta kewujudan Tuhan. Ianya juga merangkumi bidang yang merujuk kepada dasar tertentu seperti metafizik, epistemologi, dan ilmu logik. Terima kasih Diana untuk pembentangan sebentar tadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah Nazifah binti Abdul Murad dan saya akan menerangkan tentang metafizik dalam aliran falsafah dalam menilai kebenaran. Pertama sekali pada zaman ini, kita dapat lihat manusia telah kehilangan rasa akan tujuan dan maknanya. Hidup kita menjadi tidak tentu arah dan hilang pengetahuan. Perkara ini meningkat kerana kejadian yang tidak baik berlaku di dalam kalangan diri kita. Sebagai contoh rasuah, perang, bunuh diri dan seseorang yang terlalu utamakan harta. Benda-benda seperti ini berlaku kerana kurangnya pemahaman tentang realiti kehidupan dan manusia sering mencuba benda baru untuk mencari kesenangan hidup dalam diri mereka. Metafizik dikenali sebagai falsafah atau ilmu pengetahuan mengenai segala yang di luar alam biasa atau yang tidak kelihatan. Ianya juga mengurai persoalan metafizik yang terkandung dalam Al-Quran agar dapat membezakan di antara falsafah metafizik Islam dengan pandangan pihak lain, terutama sekali metafizik di sebelah barat. Tambahan pula, metafizik juga falsafah ketuhanan yang membawa kefahaman tentang kewujudan mutlak iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, keyakinan diri juga penting untuk kebahagiaan diri kerana apabila jiwa dan berfikiran rasional, kita akan mencapai tahap keyakinan tertentu terhadap kebenaran dan kenyataan metafizik seperti realiti ketuhanan dan pencipta ilmu. Hanya melalui penyelidikan metafizik, seseorang boleh mencari kebahagiaan sejati kerana hakikat kebahagiaan sebenar manusia ialah kebahagiaan itu diperolehi oleh jiwa kita sendiri. Seperti yang dapat kita lihat, kajian metafizik ini haruslah berpandukan ke semua kekayaan khazanah Islam dalam bentuk hal metafizik dan menghasilkan kesatuan dan keluasan alam dalam Islam. Dalam hal ini, kesemua tokoh Islam dalam tradisi falsafah, sufi dan kalam mesti dibaca, dikaji serta dihadam. Sebagai contoh, tokoh seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Ghazali, Fakhruddin Al-Razi, Al-Iji ataupun Mullah Sadra, Rumi serta Ibnu Arabi perlu diteliti dan dikaji supaya berlakunya kesatuan pandangan dalam hal metafizik bagi membentuk pandangan Islam lebih lagi dalam hal metafizik. Tambahan pula, falsafah Islam mengajar kita untuk fahami konsep proses pendidikan Islam dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Sebagai contoh, konsep insan, ilmu dan matlamat pendidikan kerana tanpa ada panduan falsafah dalam hidup, apa jua bentuk kemajuan dan pemikiran dalam bidang pendidikan, kita tidak akan capai kerana tidak setanding dengan kehendak falsafah. Akhir sekali, falsafah ialah salah satu cara kita untuk mendisiplinkan ilmu kerana falsafah itu sendiri sepadan dengan maknanya iaitu cinta kepada hikmah atau kebijaksanaan. Dapat kita lihat menerusi surah Al-Luqman, sebagai orang yang bijak pandai kerana kebijaksanaannya, seseorang tersebut terhadap pandangan masa depan mereka pasti akan menjangkau hingga ke alam akhirat.
Sekian itu sahaja daripada saya. Saya akan teruskan pembentakan ini kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Kamalia Hanim binti Majili dan saya akan membentangkan tentang epistemologi. Epistemologi juga merupakan salah satu aliran falsafat teoretikal yang bertujuan dalam mencari hak kebenaran. Perkataan epistemologi berasal daripada bahasa Inggris yaitu epistemology. Ia juga adalah gabungan antara dua perkataan bahasa Yunani yaitu epistem yang bermaksud ilmu dan logos yang bermaksud sains atau kajian. Dalam bahasa muda, epistemologi bermaksud kajian tentang ilmu. Epistemologi dari sudut terminologi adalah kajian tentang bagaimana sesuatu pengetahuan itu diperoleh oleh seorang individu. Teori ini membahaskan tentang masalah sumber ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmu pengetahuan dengan menilai dan menguji kesahihan sesuatu pengetahuan. Epistemologi juga dikenali sebagai teori ilmu, didefinisikan sebagai suatu pemikiran yang mendalam dan sistematik mengenai sesuatu ilmu pengetahuan tersebut. Ia juga merupakan teori dan konsep ilmu tentang asas, sumber, matlamat, dan ciri-ciri sesuatu ilmu itu. Epistemologi sangat mempengaruhi peradaban manusia karena setiap peradaban dibentuk oleh pengetahuannya. Seterusnya, mengenal pasti sumber ilmu. Terdapat 3 sumber-sumber ilmu yaitu akal, panca indera, dan intuisi. Seperti yang kita sedia maklum, panca indera merupakan deria-deria yang dikurniakan kepada manusia seperti deria rasa, bau, penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Hasil daripada sumber ini terhasillah aliran falsafah ilmu yaitu rasionalisme, empirisme, dan intuisionisme. Rasionalisme menyatakan bahwa konsep dan ilmu diperoleh tanpa bergantung kepada pengalaman panca indera, manakala empirisme pula menyatakan pengalaman panca indera merupakan sumber hakiki terhadap semua konsep dan ilmu. Demikian pula hasil daripada revolusi sains yang menggabungkan kedua-dua falsafah ilmu, rasionalisme dan empirisme yang akhirnya mewujudkan falsafah baru yaitu kritisme. Kritisme ialah segala pengetahuan kita bermula dengan panca indera, diteruskan kepada proses pemahaman dan berakhir dengan akal. Petikan kata daripada Immanuel Kant, ahli falsafah Jerman. Hasil daripada sumber ilmu yang diperolehi perlulah ditapis dengan syarat-syarat ilmu. Terdapat 3 syarat-syarat ilmu, yaitu yang pertama kepercayaan, seterusnya kepercayaan mestilah benar, dan akhir sekali kepercayaan yang benar dengan bukti. Kita mestilah mempunyai kepercayaan terhadap sesuatu ilmu yang baru dipelajari itu. Kepercayaan itu membolehkan akal kita menerima kepahaman sesuatu ilmu itu. Seterusnya, kepercayaan terhadap ilmu tersebut mestilah benar. Akhir sekali, setiap kepercayaan terhadap ilmu tersebut dapat dijustifikasikan dengan bukti. Antara tujuan hidup manusia adalah menuntut ilmu sebanyak mungkin untuk kepentingan diri sendiri. Namun, tidak semua ilmu yang dimiliki itu adalah benar kesahihannya. Oleh yang demikian, seharusnya kita memahami dengan mendalam terlebih dahulu apa itu konsep ilmu. Dari manakah sumber ilmu tersebut? Apakah memenuhi syarat-syarat ilmu? Dengan itu, kita mampu membentuk peradaban yang cemerlang dalam menilai kebenaran. Itu sahaja daripada saya, kita teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Hai, saya Sharonita Kuatis. Saya akan membentangkan subtopik psikologi, yaitu salah satu cabang falsafah dalam falsafah teoretikal. Perkataan psikologi berasal dari kata Yunani, jiwa dan logo, yang bermaksud jiwa dan belajar. Oleh itu, psikologi membawa maksud kajian mengenai jiwa. Dalam sains, psikologi merupakan falsafah yang bertanggung jawab dalam mengkaji minda dan tingkah laku manusia yang dapat dilihat daripada tindakan yang diambil sebagai respon daripada maklumat yang diterima dan ditafsir oleh deria mereka. Psikologi boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian. Yang pertama, psikologi sebagai suatu kajian saintifik yang mana penyelidikan dilakukan melalui kaji selidik,
peninjauan, pemerhatian, dan kajian kes. Kesemua kaedah yang digunakan mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dan menggunakan prosedur yang spesifik. Kedua, psikologi mengkaji tingkah laku manusia yang boleh dilihat, contohnya belajar dan makan. Ketiga, psikologi juga mengkaji proses mental manusia yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Contohnya, ahli psikologi menjalankan kajian terhadap perasaan, mimpi, dan hayalan seseorang yang merupakan tingkah laku terselindung. Dalam penyelidikan psikologi manusia, ahli psikologi menggunakan beberapa kaedah saintifik dalam usaha untuk mendapatkan keputusan atau kesimpulan yang tepat dan sahih. Kaedah pertama yang digunakan oleh ahli psikologi dalam mengkaji psikologi manusia ialah kaedah eksperimen. Kaedah eksperimen dilakukan berdasarkan kepada suatu tanggapan dan pom boleh ubah. Ahli psikologi menjalankan kajian untuk membuktikan tanggapan tersebut dengan melihat kepada perhubungan antara pom boleh ubah yang terlibat dalam kajian tersebut, yaitu pom boleh ubah bebas dan pom boleh ubah bergantung. Contohnya, kajian terhadap perhubungan antara umur dan kebolehan seseorang untuk belajar. Tanggapan yang ada dalam kajian ini ialah kebolehan belajar berubah mengikut umur. Dengan itu, umur adalah pom boleh ubah bebas, manakala kebolehan belajar adalah pom boleh ubah bergantung. Kaedah kedua ialah kaedah peninjauan. Kaedah peninjauan digunakan untuk mengkaji pendapat dan pandangan orang ramai tentang sesuatu perkara. Dalam menjalankan kajian menggunakan kaedah peninjauan, ianya memerlukan ahli psikologi atau pengkaji untuk menggunakan medium yang sesuai untuk mendapatkan maklumat seperti menyediakan set soalan yang berkaitan dengan perkara yang dikaji untuk dijawab oleh responden yang terpilih. Ahli psikologi juga menggunakan kaedah phenomenological untuk menjalankan kajian psikologi manusia. Kaedah phenomenological dilakukan bagi mengkaji sesuatu yang subjektif untuk menonjolkan aspek-aspek kemanusiaan dengan menggunakan teknik pemerhatian yang terperinci untuk memahami dunia psikologi seseorang. Seorang pengkaji yang menggunakan kaedah ini akan menerima segala yang diberikan oleh subjek atau individu tersebut dengan mengkajinya dalam aspek psikologi tanpa melakukan sebarang pengubahsuaian sebagai usaha untuk memahami masalah subjek atau individu tersebut. Contohnya, dokter psikologi yang sedang merawat pesakitnya. Psikologi diaplikasikan dalam pelbagai bidang dalam kehidupan manusia. Dalam bidang pengurusan dan perniagaan, bidang psikologi diaplikasikan dalam mengkaji sikap dan minat pelanggan dalam usaha mempertingkatkan jualan dan keuntungan dalam perniagaan. Dalam bidang pendidikan, psikologi mempelajari, meneliti, dan membahas tentang tingkah laku pelajar, guru, dan juga interaksi antara guru dan pelajar. Dalam bidang kesihatan pula, psikologi kesihatan memberi tumpuan kepada pemahaman bagaimana seseorang boleh kekal sehat, bagaimana seseorang itu boleh jatuh sakit, dan bagaimana manusia bertindak balas terhadap persekitarannya apabila jatuh sakit. Terdapat beberapa kepentingan mempelajari psikologi dalam kehidupan. Antaranya ialah dapat memahami tingkah laku manusia untuk mewujudkan persefahaman agar dapat memelihara hubungan yang baik antara individu. Selain itu, untuk mengawal tingkah laku yang tidak baik atau mengubah sikap yang bercanggah dengan norma hidup masyarakat untuk mengelakkan persengketaan. Mempelajari psikologi juga penting dalam masyarakat yang hidup bersama agar dapat memahami perbezaan antara satu sama lain sama ada dari segi fisikal, emosi, atau mental untuk mewujudkan masyarakat yang saling bertolak ansur dan bertoleransi. Kesimpulannya, psikologi merupakan suatu cabang falsafah yang luas yang mencakupi pelbagai bidang yang berhubungan dengan jiwa, minda, dan tingkah laku manusia. Melalui kajian dan penyelidikan yang dilakukan dalam setiap bidang ini dari perspektif psikologi, ianya mampu membawa kepada suatu kesimpulan atau jawaban yang dicari dalam kajian tersebut.
Kesimpulan yang diperoleh dalam setiap kajian di setiap bidang tersebut akan menjadi titik pertimbangan yang boleh diambil oleh ahli psikologi atau pengkaji dalam membuat penilaian tentang suatu kebenaran hasil daripada kajian tersebut. Halo, nama saya Chaspina Stella George. Nombor matrik saya ialah 2022987551. Saya akan membentangkan tentang estetik. Estetik ialah salah satu daripada falsafah teoretikal. Apakah yang dimaksudkan dengan estetik? Estetik adalah ilmu yang membahaskan tentang falsafah seni. Konsep estetik yang mampu dijadikan wahana kepada kita yang dapat membantu kita untuk menilai kebenaran. Perkataan estetik yang berasal dari perkataan Yunani yaitu estesi yang membawa makna kepekaan. Istilah ini memberi tumpuan kepada hal-hal yang berkaitan dengan ungkapan, keindahan, dan nilai estetika. Apabila kita membicarakan tentang estetik, estetik yang meliputi keindahan dan nilai estetika, kita tidak dapat lari dari keindahan alam semesta, manusia itu sendiri, dan karya sastra yang hanya dapat ditemui konsep estetiknya melalui penilaian dan penghayatan. Melalui penghayatan kepada keindahan wujud pada alam semesta dan kepada diri manusia itu sendiri, membuktikan kehebatan dan keagungan ala estetik. Kita mampu merasai konsep estetik di dalam dunia ini dengan peka terhadap keindahan alam semesta yang mampu menyadarkan dan membantu kita untuk sentiasa taat dan setia kepada Maha Pencipta. Keindahan alam semesta yang diciptakan untuk kita dapat memastikan kita untuk sentiasa berpegang teguh terhadap pegangan agama agar dapat menghindari diri dari perkara yang tidak baik. Di samping itu, konsep estetik yang membahaskan keindahan alam semesta dapat membuka jalan kepada para manusia untuk menilai kebenaran melalui keindahan alam semesta yang memperingat kita bahwa untuk sentiasa mengabadikan diri kepada Allah Esteblity karena dialah yang menciptakan keindahan tersebut. Selain itu, konsep estetik bukan sahaja berdasarkan alam semesta, tetapi kepribadian seseorang. Seseorang yang mempunyai sifat dan kepribadian yang murni adalah salah satu keindahan yang wujud dalam diri seseorang apabila kita percaya dan belajar tentang kebenaran bahwa wujudnya Allah sebagai pencipta. Kepribadian seseorang dapat dibentuk dari kecil dengan mengajarkan dan menerapkan tentang agama yang sekaligus dapat menjadi contoh kepada orang lain. Estetik yang meliputi nilai estetika juga dapat dihayati melalui bahan bacaan seperti karya sastra yang membawa jalan cerita tentang kebenaran yang dapat dipelajari dan dipahami oleh orang lain melalui bahan bacaan. Sebagai contoh, kita mengetahui bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah Esteblity dan melalui bahan bacaan yang mempunyai nilai estetika, kita dapat menilai kebenaran dengan penggunaan ayat yang mampu menguat-artikan kebenaran tersebut karena seperti yang kita tahu, sesetengah orang masih kurang percaya akan kebenaran bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Seterusnya, kepuasaan estetik adalah salah satu perasaan yang indah yang muncul dari diri manusia yang menunjukkan bahwa mereka memperolehi ilmu-ilmu dan mampu menilai tentang kebenaran. Kekuatan bahasa yang indah dapat memberikan kesan yang kekal dalam ingatan agar dapat memberikan dan menampakkan teladan yang baik serta pengetahuan dalam diri. Oleh itu, sangat pentinglah untuk mengetahui dan menilai kebenaran yang mampu diperolehi melalui konsep estetik dalam dunia ini. Kesimpulannya, bidang yang berpengetahuan berbeza mempunyai cara berbeza dalam menentukan kebenarannya di mana matematik melibatkan logik dan beberapa andaian untuk membentuk aksiom
dan menjadi formula yang kita gunakan setiap hari dalam hidup adalah benar, berbeza dengan seni dan etika. Oleh itu, falsafah teoretikal merangkumi metafizik, ilmu logik dan epistemologi adalah benar.